Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan sambung topik fiqh muamalat kehartaan untuk part kedua, iaitu akad dalam muamalat Islam. Okey, seperti yang kita maklum sebelum ni, akad dalam muamalat Islam ni banyaklah dalam maksudnya kontrak yang ada dalam produk-produk di Islamic banking kan. Sebagai contoh, jual beli, al-bai', pembiayaan, al-qardu, insurans ataupun takaful, simpanan ataupun al-wadi'ah, pelaburan, al-mudharabah dan juga lain-lain. Okey, so kita akan pergi satu-satulah. Okey, yang pertama kita tengok dulu kepelbagaian kontrak dalam perbankan Islam. Melalui produk-produk dalam Islamic banking ni, kita boleh kategorikan kepada beberapa tema. Okay, yang pertama, deposit kan. Kita buka akaun, kita minta supaya harta kita dijaga oleh bank. Biasanya kita panggil deposit kan. Okay, so deposit ni ada banyak akad lah dalam deposit ni. Yang pertama, wadi'ah yad amanah, wadi'ah yad dhamanah, mudharabah ataupun al-qardu. Okay, so yang pertama, wadi'ah yad amanah ni biasanya kalau kita buka akaun di sesebuah bank, kita menggunakan akad ataupun kontrak wadi'ah yad amanah ataupun wadi'ah yad dhamanah. Maksudnya wadi'ah yad amanah tu maksudnya kita amanahkan bank untuk menjaga harta kita kan. Wadi'ah yad dhamanah pula maksudnya kita serahkan harta kita kepada bank untuk dijaga. Dalam konteks ni duit kita lah dalam akaun. So kalau berlaku apa-apa, bank akan menjamin duit kita. Maksudnya sama ada dipulangkan ataupun maksudnya bank bertanggungjawab lah terhadap harta yang kita simpan di bank kan. Okay, sama ada mudharabah. Mudharabah pula adalah duit kita dalam bank tersebut akan digunakan oleh bank untuk dilaburkan dalam mana-mana sektor yang halal. Okay, yang kedua, tema yang kedua adalah jual beli. Kalau di Islamic banking ada BBA, baik bisaman ajil kan. Kita beli sesuatu barang, biasanya barang yang berharga tinggi lah, dengan menggunakan bayaran yang bertangguh kan. Kita bayar secara ansuran. Okey, yang kedua, murabahah. Murabahah ni kita sebagai pelanggan tahu harga kos dan juga harga jual kan. Sebagai contoh, saya jual pen. Okey, so saya maklumkan, saya jual kepada awak pennya harga RM1.5. Harga kos pen ni adalah RM1. Maksudnya pelanggan tahu harga kos dan juga harga jual. Itu adalah murabahah. Berbeza dengan apa yang dipraktikkan oleh kedai-kedai. Maksudnya kita tak tahu kan harga kos, kita tahu harga jual je. Okay, so yang ketiga adalah bai'inah dan bai' tawaruk. Itu kita akan pergi secara detail lah nanti. Yang ketiga adalah sewaan. Sewaan, ijarah wa iktina, ijarah summa al-bai', ijarah mumtahiyah bitamlik. Ni contoh-contoh produk lah. Okay, yang keempat adalah perkongsian, sebagai contoh mudharabah dan musyarakah. Mudharabah ni perkongsian, kita melabur dalam sesuatu bidang, sesuatu bisnes. Kalau mudharabah ni satu pihak akan menyumbangkan dana, satu pihak lagi akan menyumbangkan usaha. Okay, so itu adalah mudharabah. Dan perkongsian ini telah dipersetujui lah, berapa untung nak share, berapa kalau rugi dan untung akan ditanggung bersama. Okey, berbeza dengan musyarakah. Musyarakah ni sama-sama keluarkan dana, sama-sama keluarkan usaha. Okey, dua-dua pihak sama-sama usahakan, sama-sama keluarkan duit. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan upah. Upah adalah kafalah ataupun wakalah. Okey, ini biasanya pihak bank jugalah kan. Kita wakilkan pihak bank untuk jaga harta kita. Okey, seterusnya adalah kontrak, penggabungan kontrak. Maksudnya dalam satu produk tu mempunyai pelbagai kontrak.
Sebagai contoh musyarakah mutanakisah aitab kan. Sebagai contoh aitab al-ijarah summa al-bai'. Mula-mula kat situ dia ada dua produk, dia ada dua kontrak, iaitu ijarah, sewaan. Okey, yang kedua adalah bai', jual beli. Kita beli kereta, mula macam mana berlakunya sewaan. Kita menyewa kereta tersebut daripada bank, lama-lama bila kita habis bayar, sebagai contoh 7 tahun, 9 tahun, maka berlakunya al-bai'. Berlakunya jual beli kan, harta kereta tu dah jadi milik kita. Okey. So, untuk konsep bainah, kita tengok senarionya adalah pelanggan mohon pembiayaan peribadi sebanyak 10,000. Maksudnya kat sini pelanggan nak membuat pinjaman lah daripada bank sebanyak 10,000. Okey, bagaimana konsep bainah ni berlaku? Okey, kita tengok pembiaya ni kita boleh kata bank lah, bank pelanggan kita lah. Okey, so untuk dalam kontrak pertama, kita tengok adanya berlaku perjanjian jualan aset secara hutang. Okey, so kat sini bank ni menjual aset kepada pelanggan sebanyak yang berharga 12,000. Okey, so pelanggan ni membeli aset tersebut dengan harga 12,000 tapi secara ansuran. Okey, so pelanggan ni membuat bayaran bulanan sebanyak RM500 sebulan selama 24 bulan. Okey. So kat sini berlakunya proses jual beli secara hutang. Okey. So untuk kontrak kedua, pelanggan tadi menjual balik harta aset tadi kepada bank dengan harga 10,000. Okey, so kat sini bank akan membayar aset tadi kepada pelanggan dengan bayaran cash sebanyak 10,000. Kita nampak kat sini berlakunya kontrak kedua, iaitu perjanjian pembelian aset oleh bank dan pelanggan tadi dapat cash, dapat tunai. Okey, tapi kita tengok kat situ jualan produk, harga produk tadi dah turun lah daripada 12,000 menjadi 10,000. Okey, itu adalah konsep bainah berlaku antara dua pihak. Biasanya bank dengan pelanggan lah. Okey, seterusnya kita tengok